Okey, kita akan teruskan dengan 1.4, kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan lain. Okey, dalam 1.1 kita lebih membincangkan manusia. So sebenarnya awak kena fahamlah kenapa dalam ni haiwan lain. Sebab manusia tergolong di dalam kumpulan haiwan mamalia. Jadi jangan terkejutlah kalau kata kita ni tergolong dalam kumpulan haiwan. Okey, so kita akan fokus pada dua jenis penglihatan. Penglihatan stereoskopik dengan penglihatan monokular. Okay, bila kita belajar, kalau boleh kita kaitkan dengan diri kita. Jadi kita kena tahulah yang pertama, manusia ni penglihatan stereoskopik ke penglihatan monokular. Okey, jadi kita tengok manusia merupakan penglihatan stereoskopik. Okey, kenapa manusia tergolong dalam penglihatan stereoskopik? Kerana mata hadapan berada di kepala. Okey, nanti kita tengok kenapa kata mata berada di hadapan kepala. Okey, ini contoh haiwan lain. Selain pada manusia, contoh haiwan lain kalau awak tengok ni adalah burung hantu. Okey, stereoskopik, ciri yang pertama awak kena ingat ialah mata terletak di hadapan kepala. So awak tengok. Ataupun awak boleh tengok muka awak sendiri dalam cermin. Okey, ciri yang kedua, awak kena kaitkan. Kita manusia ni haiwan mangsa ke haiwan pemangsa? Kita memburu ke kita diburu? Okey. So confirm kita ni manusia adalah merupakan haiwan pemangsa. Kita ni merupakan contoh haiwan pemangsa. Maksudnya kita lah yang akan memburu kan. Manusia ni ada kebolehan untuk memburu. So dekat sini pun awak boleh fikir apa contoh-contoh lagi haiwan yang boleh memburu. Selain pada manusia, yang boleh memburu termasuklah singa, harimau, haiwan-haiwan serigala yang kadang-kadang selalunya kan. So ciri yang kedua untuk stereoskopik, dia mesti untuk haiwan pemangsa. Ciri pertama, mata di hadapan kepala. Okay, ciri yang ketiga bagi penglihatan stereoskopik ialah kita dapat melihat imej 3 dimensi. So manusia kita sendiri pun dapat melihat imej 3 dimensi. So kita kaitkan dengan diri kita. Okay, selain daripada itu saya akan tunjuk lagi ciri-ciri lain. Okey, so kelebihan manusia ni, kita lah, sebab saya suka bincangkan berkaitan dengan diri manusia lah, sebab kita manusia kan, kita tahu pasal diri kita. Okey, kelebihan manusia juga, dia dapat membawa kereta. Tetapi kita nak bincangkan apa kena mengena penglihatan stereoskopik dengan membawa kereta. Okey, yang pertama, dalam kereta, kalau awak perasan lah, manusia memerlukan cermin sisi dengan juga cermin depan untuk melihat. So maksudnya dekat sini, ciri yang keempat, cuba awak fikirkan, adakah kita punya medan penglihatan besar ke kecil bila kita memerlukan cermin? Jadi, ciri yang keempat ialah medan penglihatan kita adalah kecil. Sebab itu kita perlukan cermin. Kita perlukan bantuan cermin untuk melihat bahagian belakang dan sisi. So, ciri yang keempat tadi, medan penglihatan kecil bagi penglihatan stereoskopik. Sebab itu kita perlukan cermin sisi dengan cermin hadapan. Jadi, semua haiwan pemangsa dia medan penglihatan dia kecil. Kerana apa? Kerana sifat kita adalah untuk memburu. Jadi kita mesti memburu yang di bahagian depan kita mana? Ada orang memburu di bahagian belakang. Jadi kita akan fokus di bahagian hadapan. Disebabkan itu kita punya medan penglihatan kecil. Okey, jadi ciri yang kelima. Disebabkan kita ni kebolehan membawa kereta, manusia ni boleh bawa kereta. So selalunya dekat traffic light, saya bagi situasi kat traffic light, kita akan berhenti sebelum traffic light ke selepas traffic light? So confirm kita akan berhenti sebelum traffic light. Kecuali awak bawa laju sangat lah. Okey, jadi bila kita berhenti sebelum traffic light, apa ciri dia yang kelima? Cirinya ialah kita dapat menganggar jarak yang baik. So sebelum traffic light kita dah boleh berhenti. Jadi kita dapat menganggar jarak yang baik. Jadi untuk haiwan penglihatan stereoskopik, dia dapat menganggar jarak yang baik. Kelebihannya adalah untuk memburu. Okey, jadi bila nak memburu kita dapatlah tangkap haiwan yang kita nak. Jadi saya akan bincang pula penglihatan monokular selepas ni.